Yang bermasalah itu adalah apabila mubham itu ada pada generasi selepas sahabat tabi'i misalnya. Misal hadis Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu yang diutus ke Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bima taqdi idza arada lakal qada, nanti kalau ada masalah-masalah dengan apa kamu akan berfatwa? Qala bi kitabillah, dengan kitabullah. Qala fa illam yakun fi kitabillah, qala fa bi sunnati Rasulullah. Qala fa illam yakun fi sunnati Rasulullah, qala ajtahidu ra'yi wa la alu. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحب الله ورسوله. Hadis ni dijadikan sebagai hujjah oleh ulama usul akan ke hujjiyah di dalam kebenaran al-qiyas wal ijtihad bil ra'yi, sehingga ijtihad ataupun qiyas itu menjadi salah satu dalil di dalam syariah, dan dalil utama dia adalah hadis tu. Ya. Tapi dari segi sanad hadis ni memang bermasalah. Sebab apa? Sebab di sana ada perawi yang mubham. Perawi mubham tu di mana? Perawi mengatakan haddatsani ba'du ashabi Muaz an Muaz. Ba'du, sebahagian sahabat Muaz menceritakan kepada saya. Sahabat Muaz itu siapa saja? Itu kan mubham. Dan dalam semua riwayat semua disebut macam itu. Ya, maka memang secara sanad semua ulama sepakat bahawa hadis itu sanad dia bermasalah. Tapi daripada segi pengawalan semua ulama ijma' bahawa hadis itu diamalkan, bahkan di dalam hukum. Ya, maknanya hadis dhaif itu ada yang memang wajib kita amalkan. Bukan hanya harus. Ya. Kalau ada orang kata orang tak boleh kita amalkan hadis dhaif. Tak boleh, tak dapat kita nak beragama kalau macam tu. Maka para ulama apabila sudah sepakat untuk mengamalkan satu hadis walaupun hadis itu dhaif, maka apa hukum kita amalkan? Hukum mengamalkan dia adalah wajib. Ada hadis dhaif yang wajib kita amalkan. Apabila hadis itu telah diamalkan dan disepakati pengamalan dia oleh para ulama. Dan hadis-hadis yang macam itu banyak disebutkan, contoh dia di dalam oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi selepas sebutkan hadis, pasti selepas itu dia akan sebut hadis itu hasanun, sahih, gharib, atau sahih, atau dhaif. Tapi biasanya apabila dia kata dhaif, dia kata apa? Hadza hadisun dhaif wa alaihi al-amalu inda ahli al-ilmi. Hadis ni dhaif tapi ulama mengamalkan semua. Maka hadis yang sebegini itu kita wajib amalkan. Sebab apa? Sebab kita ambil agama itu daripada siapa? Daripada ulama. Tak akan ulama terima terus kita yang tolak. Kita ambil agama daripada siapa? Ya. Oleh sebab itu saya selalu tegaskan bahawa kita kena hati-hati dalam masalah dhaif ni. Jangan allergic dengan hadis dhaif. Ya, sebab apa? Sebab ada hadis-hadis dhaif yang kita wajib amalkan. Ya. Contoh juga hadis tentang berwuduk dengan air laut, atau kesucian air laut. Suci ke tak suci? Ada tak dalil dalam Al-Quran? Tak ada. Ada tak dalam hadis? Ada, tapi hadis dia dhaif. Dhaif, sanad dia apa? Muttarib. Muttarib tadi hadis dia dhaif. Tapi ulama sepakat, ijma', al-madahibul arba'ah wa ghairul arba'ah, semua ijma' mengamalkan hadis ni. Kalau kita buang hadis dhaif, kita nak berwuduk di air laut tu macam mana? Ya. Maka ada masalah-masalah memang yang maknanya hadis dhaif ni bukan sesederhana ya kita berbicara tentang ilmu mustalahul hadis bahawa ini hukum dia dhaif. Tidak. Maknanya ada haitsiyat, tafsilat yang mesti kita fahami. Ilmu hadis dia telah menunaikan tugas dia di dalam menjelaskan macam mana cara nak membezakan mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Itu saja. Adapun mana yang diamalkan, mana yang tidak diamalkan, itu bukan kerja ahli hadis. Itu adalah ulama fiqh, ulama usul. Ya, ulama usul. Oleh sebab itu syarat sahih, standar ukuran neraca di dalam menentukan hadis sahih pun tidak sama seperti ulama fiqh. Kalau ulama fiqh dia 3 syarat saja. Ittisalus sanad, adalatul rawi, dhabtur rawi. Sahih sudah, diamalkan. Tapi kalau ulama hadis 5 syarat. Ada tambahan, adamul syudzuz, adamul illah. Ya.
Adamul syuzuz dan adamul illah ini tidak disepakati oleh seluruh fuqaha. Yang penting perawi dia adil, dhabit, sudah kita amalkan. Sebab apa? Sebab mereka beza wilayah. Kalau wilayah ahlu hadis itu adalah tamyiz, tamyiz al-maqbul min al-mardud. Fuqaha tamyiz al-ma'mul min ghairi al-ma'mul.